Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 27 Mac bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan akan berusaha membantu memulihkan kehidupan rakyat yang kini terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata kerajaan akan menggunakan segala keupayaan dan usaha yang ada termasuk kewangan untuk memastikan rakyat dapat kembali hidup seperti sebelum COVID-19 melanda. Berucap pada progres sembang santai bersama masyarakat di Mukim Sungai Terap Muar di Johor, Perdana Menteri berkata kerajaan mempunyai keupayaan kewangan dan menggunakan segala daya untuk membantu rakyat. Menurut Tan Sri Muhyiddin, dalam tempoh setahun COVID-19 melanda negara, kerajaan membelanjakan pertukaran sangat besar untuk membantu rakyat dengan sebahagiannya disalurkan menerusi pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat. Perdana Menteri menegaskan setiap bantuan yang diusahakan oleh kerajaan didorong oleh rasa sedar dan insaf terhadap kedaifan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat tanpa mengira kaum. Kes positif COVID-19 hari ini mencatatkan penurunan berbanding semalam apabila 1,199 kes harian baharu direkodkan berbanding semalam iaitu 1,275 kes. Perkembangan terkini itu menjadikan jumlah kes positif COVID-19 adalah 340,642 kes dengan 5 daripada yang dilaporkan hari ini adalah kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata Selangor hari ini merekodkan sebanyak 283 kes, rendah sedikit berbanding semalam. Manakala Sarawak pula 267 kes, diikuti Kelantan 138 kes. Sementara itu, kes sembuh pula adalah sebanyak 1,275 kes. Ini menjadikan jumlah kes aktif di negara ini adalah 14,209 kes. Daripada jumlah itu, 167 kini di unit rawatan rapi ICU dan 72 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, 2 lagi kes kematian dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan angka maut akibat wabak itu adalah 1,251 kes. Sementara itu, 9 lagi kluster baharu dikena pasti hari ini, melibatkan 5 kluster tempat kerja dan 4 kluster komuniti. Seiring dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19, Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang berlangsung dalam norma baharu dipantau ketat Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Perhimpunan edisi kali ini juga berjalan dalam keadaan sederhana tanpa sambutan besar-besaran dan kibaran bendera UMNO Sang Sangka Bangsa di sepanjang jalan utama di Kuala Lumpur seperti tahun-tahun sebelumnya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Dato' Zahidi Zainul Abidin berkata perhimpunan itu sangat menitikberatkan peraturan dan SOP termasuk mengamalkan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka. Setiap individu yang hadir diminta sentiasa mematuhi SOP ditetapkan termasuk wakil media ketika menjalankan tugas mereka. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada wakil media kerana mengikuti SOP dan menambah kelancaran perjalanan Perhimpunan Agung UMNO 2020. Naib Presiden UMNO Dato' Sri Mazil Khalid pula berkata ingatan demi ingatan diberikan kepada semua perwakilan supaya mematuhi apa sahaja peraturan yang ditetapkan. Katanya MKN dan KKM sentiasa membuat pemantauan dan para pemimpin UMNO juga sentiasa memberi arahan agar menjaga penjarakan fizikal dan aliran keluar masuk Dewan mengikut SOP yang ketat. Kira-kira 250 pengamal media ditempatkan di lokasi khas dengan jarak kedudukan 1 meter dan diingatkan agar sentiasa memakai pelitup muka oleh pegawai MKN yang bertugas memantau SOP di pusat media. Perhimpunan Agung UMNO 2020 diadakan secara hybrid yang menggabungkan kehadiran fizikal di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur PWTC KL dan secara maya di 191 bahagian seluruh negara kecuali Sarawak.
Kenyataan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berhubung penangguhan undi 18 oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah sesuatu yang janggal. Ia juga jelas bertentangan dengan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Hal Ehwal Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa undi 18 yang diluluskan Parlimen akan dilaksanakan selewat-lewatnya Julai tahun ini. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan berkata kenyataan Datuk Seri Muhammad Azmin bahawa kerajaan tidak menyebut berjanji untuk melaksanakan undi 18 pada Julai depan secara faktanya adalah salah. Katanya beliau juga tidak pasti mengapa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata sedemikian. Muhammad Azmin yang juga Menteri Kanan semalam berkata kelayakan undi 18 masih perlu melalui proses panjang untuk dilaksanakan kerana ada beberapa pindaan dalam peruntukan undang-undang berkaitan pilihan raya yang perlu dipenuhi dan dipatuhi. Malah katanya pindaan terbabit perlu digazetkan bukan hanya pada peringkat persekutuan tetapi juga di negeri-negeri. Pada Khamis lalu, pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh memaklumkan pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilihan automatik hanya dapat dilaksanakan selepas 1 September tahun depan. Abdul Ghani turut berkata penangguhan itu disebabkan beberapa kekangan dihadapi SPR dalam melaksanakan perancangan dan persiapan awal bagi melaksanakan kedua-dua perkara terbabit berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Barisan Mahasiswa hari ini mengecam tindakan kerajaan yang didakwa gagal melaksanakan undi 18 yang sepatutnya berkuasa Julai tahun ini. Selain itu, mereka juga membidas kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang memberi alasan COVID-19 mengekang pelaksanaannya dan menganggap ia tidak munasabah. Wakil Mahasiswa Pakatan Harapan Kelvin Yogingo berkata kenyataan SPR itu akan mencabul hak 1.2 juta anak muda yang berumur antara 18 hingga 21 tahun di negara ini. Pihaknya juga mendengar desas-desus mengatakan pilihan raya umum ke-15 bakal dilaksanakan pada hujung tahun atau awal tahun depan sambil mempersoalkan logik kerajaan cuba mendiamkan suara anak muda. Kerajaan katanya sentiasa menggunakan alasan wabak COVID-19 dan darurat sebagai benteng pertahanan seolah-olah mempunyai kuasa veto dalam menguruskan hal pentadbiran negara. Lebih 50 anak muda membawa payung hitam sambil memegang kain rentang bertulis mana hak undi 18 kami. Melaungkan hidup anak muda laksanakan undi 18 di luar pekarangan bangunan Parlimen. Mereka bagaimanapun bersurai selepas duduk dan bertafakur selama 18 minit. Rakyat diminta bersabar dan tidak cepat membuat rumusan berhubung pengumuman Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menangguhkan pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilihan automatik sehingga September 2022. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Zuraida Kamarudin berkata ini kerana pelaksanaan undi 18 berkemungkinan akan memakan masa dan tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin. Jelas ahli Parlimen Ampang itu, walaupun pada dasarnya ia sudah lulus di Parlimen, namun pada masa yang sama, ia memerlukan masa untuk proses pelaksanaannya. Malah katanya sistem yang canggih diperlukan supaya apabila pilihan raya kelak tidak timbul cakap-cakap tentang berlakunya penipuan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program insyurans perlindungan kepada ahli pertubuhan bukan kerajaan di UK Perdana hari ini. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.